kita pun tak nak bergantung pada nama keluarga semata-mata. Kita pun perlu berdikari lah. Kalau bila kita ada jawatan, bila kita ada kedudukan, ramai yang akan berkerumun walaupun diasak, dihina, dicaci ataupun dikenakan begitu banyak tekanan melalui kes mahkamah, kes HDN diaibkan satu dunia. Tak usah cerita lah, macam-macam dokumentari keluar yang memburukkan beliau. Tapi beliau tetap tenang menghadapi semua ni. Datuk sebagai, kita ketahui Datuk sebelum ni aktif di Pemuda UMNO Kampung Baru di KL. Tiba-tiba pada 2018 ketika Barisan Nasional dah tewas, Datuk pilih untuk bertukar ke Pekan. Apa signifikan Datuk ke Pekan? Sedangkan sepatutnya Datuk boleh pergi lebih awal ketika ayahanda Datuk sebagai Perdana Menteri. Saya sebenarnya dah lama nak berkhidmat di Pekan, tapi orang kata sebab orang kata Pekan tu adalah asal usul kita maksudnya kalau orang putih kata going back to your roots lah di situlah ayahanda saya mulakan kerjaya politiknya. Di situlah arwah Tun Razak pun mulakan kerjaya politiknya, sejarah keluarga pun di situ. Jadi dah tentu saya pun nak berkhidmat mati di tempat asal usul keluarga saya lah. Cumanya falsafah ayahanda Datuk Seri Najib ni, dia tidak memaksa anak-anaknya menceburi bidang politik. Dia tak pernah pun berkata kepada saya, Niza, awak pada sekian umur wajib masuk politik. Sebab dia tahu bidang politik ni bukan mudah. Ia memerlukan satu pengorbanan yang begitu besar lah. Masa dengan keluarga pun tak ada orang kata masa sendiri pun tak ada, privacy pun tak cukup sepanjang masa kita berkhidmat untuk negara, berkhidmat untuk rakyat. Jadi dia tak pernah paksa saya, tapi timbul minat sendirilah untuk berkhidmat. Jadi kalau dengan ayahanda saya ni, dia selagi dia memegang jawatan tertinggi dalam kerajaan ataupun dalam parti, dia tidak benarkan anak-anaknya naik semasa dia memegang tampuk pemerintahan. Maksudnya dia menjadi pemimpin parti lah. Jadi saya hanya aktif di Titi Wangsa, orang kata belajar bertatih lah berjinak-jinak sekolah politik, berjinak-jinak dengan dunia politik. Sebab ayahanda saya bagi nasihat, kerja dululah cari pengalaman di sektor swasta, cari pengalaman bekerja selain daripada bidang politik. Sekurang-kurangnya bila kita dah ada pelanggan bekerja, kita boleh menyumbang kepada parti, menyumbang kepada kerajaan dengan pengalaman yang ada. Jadi saya kerja di swasta dulu. Datuk sebagai anak Perdana Menteri, cucu Perdana Menteri, Datuk boleh pilih untuk hidup selesa. Tapi Datuk tetap bergelumang di dalam dunia politik daripada bawah. Datuk tak memilih jalan tengah, jalan terus jadi ketua pemuda. Ini adalah mematangkan Datuk dalam hari ini sebagai Adun Pramujaya dan dipilih menjadi Exco. Saya menjadi ketua pemuda ketika kita dah kalah Kita BN, kita ingat semasa PRU14 tu, BN kalau orang pun tak sangka Barisan Nasional boleh tewas buat kali pertamanya dalam sejarah 60 tahun. Jadi saya ambil keputusan untuk memasuki politik ketika parti memerlukan kita lah Pada masa itu tak ada apa-apa jawatan parti boleh berikan tak ada apa-apa imbuhan. Jadi kita masuk jadi ketua pemuda terus jadi pembangkang 22 bulan. Itulah masa parti sedang memerintah, ayahanda kata tak eloklah masuk masa saya jadi pemimpin parti, nanti apa pula orang kata kan. Jadi saya memilih untuk bermula akar umbi, tapi bila kita dah jatuh, bila dah kalah baru boleh
baru boleh masuk bertanding sebagai pemimpin, sebagai ketua pemuda lah. Jadi 2018 merupakan saat yang saya menceburi bidang politik ni secara lebih serius lah berbanding sebelum. Datuk di Pramujaya sebagai Nizam Najib. Sejauh mana bebanan Datuk memegang Datuk Pikul membawa nama Najib Razak juga di Pramujaya? Saya bersyukurlah dengan sebab ayahanda menjadi ahli politik di Pekan selama 46 tahun. Jadi jasanya memang banyaklah, orang ramai terkenang dengan jasa ayahanda di Pekan, sebab beliau menjadi pemimpin di situ sekian lama membantu rakyat di Pekan, sekian lama membawa pembangunan di Pekan. Sebagai contoh, kita ada Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah di situ, kita ada kilang DRB Highcom, jalan raya pun telah dibesarkan, dilebarkan untuk kesenangan, kemudahan penduduk di sana. Banyak infrastruktur dibawa untuk kemudahan rakyat negeri dan juga rakyat di Pekan lah, sebagai contoh program tempatan banjir dan sebagainya. Dan saya beriltizam untuk memberi perkhidmatan sebab sehabis baik lah. Kita pun tak nak bergantung pada nama keluarga semata-mata. Kita pun perlu berdikari lah dari segi menunjukkan keupayaan dan kebolehan diri untuk berkhidmat. Ya. Kita bersyukur dengan jasa ayahanda, tapi kita sebagai pemimpin muda pun perlu buktikan yang kita pun boleh memberi perkhidmatan untuk masyarakat yang di Pekan yang kita kasihilah. 23 Ogos lalu, lebih kurang setahun dah ayahanda terpenjara di Kajang. Ya, 9 tahun Perdana Menteri, MB Pahang, Timbalan Menteri, perjalanan yang panjang dalam karier politik dan ahli parlimen sendiri selama 46 tahun. Tiba-tiba sekelip mata hilang. Apa yang Datuk dan keluarga rasai kehilangan tu hingga hari ini? Ia bukan satu peristiwa yang amat menyedihkan buat keluarga. Dan sepanjang saya membesar, ketika saya kanak-kanak, ketika saya remaja, ketika saya bekerja, malah ketika saya menjadi ahli politik yang sepenuh masa, saya pun tak pernah terfikir, tak pernah terbayang yang ayahanda saya akan terima nasib sebeginilah. Ya, sebab yalah, bukan beliau tak ada jasa pun untuk Malaysia ni kan, sepanjang 46 tahun berkhidmat. Tapi itulah nasib yang terima. Mungkin Allah SWT ada perancangan yang lebih baik untuk ayahanda saya. Tapi satu peristiwa yang sangat sukar diterima oleh keluarga lah, ya, di mana ayahanda kita, ketua keluarga kita, tiba-tiba tak bersama, ya. Jasadnya ada tapi tak bersama dengan kita. Jadi, itu satu peristiwa yang sukar lah, ya. Kami pun bersimpati dengan nasib terima oleh ayahanda, dan kita perlu bangkit semula sebagai satu keluarga, ya, daripada episod tersebut, dan terus berusaha untuk membela nasib beliau. Datuk melihat ayahanda ni satu ketika yang, ya, beliau Perdana Menteri yang dia tak panggil orang datang nak berjumpa Perdana Menteri itu ini, dan sampai ketika dia jatuh, sampai boleh dikatakan mahkamah hanya ahli keluarga je. Itu adalah normal, ataupun Datuk melihat sebagai inilah, bila orang semua dah takut, apa Datuk melihat? Orang dah takut nak mendekati dengan ayah, takut terpalit lah apa semua. Kena macam ni satu pengajaran yang besar buat kami sekeluarga lah. Sebab menjadi lumrah hidup lah, ya, Fazli. Dan Hana, di mana bila kita ada jawatan, bila kita ada kedudukan, ramai yang akan berkerumun, ya, dengan kita lah, ya.
ramai yang akan bersama kita, ya. Masa senang memang orang nak bersama lah, ya. Bila susah kita boleh ketahuilah siapa yang betul-betul setia, ya. Malangnya ramai yang ayanda tolong tu tak pun tunjuk muka nak menjenguk ayanda, ya. Malah yang bersama dengan ayanda, ironinya adalah mereka yang tak pernah dibantu ataupun tak pernah mendapat bantuan secara besar-besaran daripada ayanda, tapi tetap setia, tetap bersama. Tapi ini lumrah hidup lah, orang kata dalam Mak Saleh kata human nature, memang macam tu. Ketika ziarah Datuk Seri di Kajang, apa yang Datuk Seri selalu kongsikan, mungkin yang orang tak tahu lagi, yang Datuk Seri selalu kongsikan pada Datuk untuk pesan kepada masyarakat, keadaan dia sekarang macam mana? Beliau selalu tanya mengenai perkembangan parti, perkembangan rakyat, orang-orang dia di Pekan lah. Ya, bagaimana semua dikirim salam. Lepas tu pesanan lah selalu setia kepada parti lah, jaga parti. Ya, jangan lakukan apa-apa untuk burukkan parti UMNO Barisan Nasional, jauh lagi untuk sabotaj lah, kan. Dan inilah pesanan beliau lah sebagai orang yang setia pada parti. Ya, beliau pun masih menaruh keyakinan dan harapan agar parti akan bantu beliau lah, ikut saluran-saluran yang sedia ada untuk membela nasib beliau. Kita melihat acap kali Datuk Seri ke mahkamah, sejak dijatuhkan hukuman, jarang sekali tengok muka Datuk Seri yang amat serius. Dia hanya sentiasa senyum. Mungkin ada sesuatu kekuatan luar biasa yang berlaku. Saya lihat beliau mempunyai kekuatan mental dan ketenangan yang luar biasa. Walaupun diasak, dihina, dicaci ataupun dikenakan begitu banyak tekanan, ya, melalui kes mahkamah, kes LHDN, ya. Diaibkan satu dunia, tak usah ceritalah macam-macam dokumentari keluar yang memburukkan beliau. Tapi beliau tetap tenang lah menghadapi semua ni. Mungkin pengalaman menjadi ahli politik 46 tahun telah mengajar beliau untuk terus bersabar, terus istiqamah, yang bahawasanya kebenaran tu akhirnya akan mengatasi kebatilan.